Okay, baiklah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Ustaz. Okay, hari ini bersama Ustaz Nur Aminuddin dan juga Ustaz Ammar As-Siddiq. Hari ini kita akan belajar subjek Pendidikan Islam tahun 1. Okay, sebelum tu kita akan mulakan kelas pada hari ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, seterusnya Ustaz nak minta wakil lah untuk bacakan doa. Siapa yang nak? Ustaz nak cuba. Okey, Ammar As-Siddiq baca. Ustaz tunjuk slide, awak ikut je baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ammar. Okey, baiklah. Sebelum Ustaz teruskan kepada topik utama kita pada hari ini, jadi Ustaz nak tunjukkan kamu semua satu video orang menyanyi. Jadinya kamu kena tengok betul-betul. Nanti Ustaz akan tanya soalan. Boleh tak? Boleh Ustaz. Okey. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Rasulullah sifatnya penyayang, sabar, tegas, bertanggung jawab. Okey, baiklah. Jadinya kamu semua dah tengok video tadi. Jadi sekarang Ustaz nak tanya kamu semua, berapakah jumlah anak-anak Nabi Muhammad SAW? Siapa boleh jawab? Ustaz, ada 7 kan? Betul, semua anak Nabi Muhammad SAW ada 7 orang. Jadi tadi kita tengok ada lelaki, ada perempuan. Jadi berapa lelaki, berapa perempuan? Ustaz nak cuba. 3 lelaki, 4 perempuan. Betul tak? Betul Ammar, bagus Ammar. Jadinya ada Nabi Muhammad, ada 7 orang, dan ada 3 orang lelaki dan juga 4 perempuan. Okey, siapakah anak lelaki baginda? Siapa boleh sebutkan? Ada 3 orang tadi. Ustaz nak cuba. Ibrahim, Abdullah, Qasim. Betul. Jadi kalau tengok video tadi, dia punya turutan Qasim, Abdullah, Ibrahim. Jadi kalau perempuan pula start dengan Zainab, dan seterusnya siapa? Siapa nak jawab? Ustaz nak Ruqayyah ke Ustaz? Ruqayyah apa? Anak Nabi Muhammad SAW. Jadi lagi 2 siapa? Dah ada Zainab, dah ada Ruqayyah, lagi 2. Fatimah, lagi seorang. Siapa lagi seorang? Lagi seorang. Ummul Kalthum. Betul, Ummu Kalthum. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalthum. Okey, dan tadi pada bahagian last tadi ada sebutkan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga baginda. Tegas, bertanggung, sabar, tegas.
penyayang, sabar, Jadi bagaimana tegas, sifat Rasulullah SAW bersama bertanggung keluarga? jawab. Rasulullah SAW bersifat penyayang, sabar, tegas dan bertanggungjawab. Macam itulah sifat Nabi Muhammad SAW apabila baginda bergaul bersama keluarga. Okey, baiklah. Jadi pada hari ini kita akan belajar kepribadian Rasulullah SAW dan juga kisah-kisah di sebalik sifat-sifat tersebut apabila Rasulullah SAW ni bergaul bersama keluarga baginda. Jadi sekarang ni kita akan tengok kepribadian Rasulullah SAW ni apabila bergaul bersama keluarga. Okay, sebelum tu kita akan tengok satu video dulu. Satu video yang menyatakan sifat kepribadian Rasulullah SAW secara umum terlebih dahulu. Antara sifat kepribadian Rasulullah SAW bersama keluarga baginda ialah bertanggungjawab, penyayang, sabar dan tegas. Jom kita lihat dengan lebih mendalam kisah-kisah di sebalik sifat-sifat tersebut. Jadi sifat kepribadian Rasulullah ada 4. Bertanggungjawab, penyayang, sabar dan lagi satu apa? Tegas. Okey, kita akan tengok kisah di sebalik semua keempat-empat sifat ni. Jadi ada 4. Kamu semua nak pilih yang mana satu? Kita nak tengok yang mana satu sifat terlebih dahulu. Sabar Ustaz, Sabar. Okey, kita akan tengok sifat sabar yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Okey, kita akan tengok sabar. Kita akan tengok video tau. Dalam video ni ada kisah. Tengok betul-betul. Bukti baginda SAW seorang yang sabar adalah ketika baginda memanjangkan tempoh sujud baginda ketika solat. Hal ini kerana cucunda-cucunda baginda SAW, Hasan dan Husin, memanjat belakang baginda. Jadi bagaimana Rasulullah tunjukkan sifat sabar ni? Apabila Rasulullah SAW sujud, jadinya datang cucu Rasulullah SAW. Biasalah kalau kamu ada adik kan, kamu tengah semayang ke, kamu tengah buat kerja ke, mesti adik kamu tu akan datang kamu, betul tak? Jadinya sama dengan Rasulullah SAW. Jadi apabila pada satu hari ni Rasulullah solat, jadinya semasa Rasulullah sujud, lepas tu cucu Rasulullah Hasan dan Husin datang memanjat kat belakang baginda. Jadi Rasulullah buat apa? Rasulullah tunggu dulu. Rasulullah tunggu cucu Rasulullah pergi dan tak bermain kat belakang baginda, barulah Rasulullah bangun daripada sujud. Bagus tak Rasulullah SAW ni? Kalau adik kamu datang kat kamu buat apa? Kamu gaduh ke adik kamu? Ustaz. Mesti kamu macam nak marah kan adik kamu kan? Okey, seterusnya kita akan tengok. Kita akan Ustaz pilih lah. Kali ni Ustaz pilih. Kita tengok sifat bertanggungjawab pula. Nabi Muhammad SAW seorang yang bertanggungjawab kerana sering membantu isteri-isteri baginda melakukan kerja-kerja di rumah tanpa disuruh. Pada suatu ketika, baginda menolong isterinya menyiapkan makanan sambil tersenyum apabila mendapati tiada makanan yang dihidangkan di atas meja. Okey. Bagaimana Rasulullah tunjukkan sifat bertanggungjawab apabila baginda sering membantu isteri baginda melakukan kerja di rumah. Walaupun kerja kat rumah tu sepatutnya isteri baginda yang kena buat, tapi Rasulullah tolong isteri baginda tanpa disuruh tau. Tadi yang kita tengok Rasulullah buat apa? Rasulullah tolong isteri baginda untuk menghidangkan makanan. Apabila Rasulullah balik ke rumah, Rasulullah tengok tak ada makanan kat atas meja. Jadi apa Rasulullah buat? Rasulullah sediakan makanan untuk isteri baginda. Tolong macam tu lah. Rasulullah tolong isteri baginda.
untuk menyediakan makanan. Macam itulah kita nak kena jadi bertanggungjawab. Okey, seterusnya kamu nak tengok sifat apa? Kita dah tengok sabar dengan bertanggungjawab. Seterusnya kita nak tengok sifat apa pula ni? Penyayang. Penyayang. Okey, kita akan tengok penyayang. Rasulullah SAW sangat menyayangi anaknya. Setiap kali melihat anaknya Fatimah datang, baginda akan mengucapkan salam dan melayaninya dengan baik. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Rasulullah tidaklah setiap hari, melainkan baginda selalu mengunjungi isteri-isterinya seorang demi seorang. Rasulullah menghampiri dan membelai mereka secara bergantian. Okey, jadi macam mana Rasulullah tunjukkan sifat penyayang? Jadi apabila anak-anak Rasulullah SAW datang dekat baginda, Rasulullah melayaninya dengan baik. Rasulullah memberikan salam, layan anak baginda dengan baik. Bukan tu je, dengan isteri baginda pun Rasulullah tunjukkan sifat penyayang tu. Buktinya apa? Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad Bukhari Muslim. Ahmad Bukhari Muslim ni seorang perawi hadis. Jadinya Ahmad Bukhari ni cakap apa? Jadinya Rasulullah selalu mengunjungi isteri-isteri baginda seorang demi seorang. Walaupun Rasulullah berkahwin dengan 12 orang, tapi Rasulullah tetap mengunjungi isteri-isteri baginda seorang demi seorang. Rasulullah tak pilih kasih pun dengan isteri-isteri baginda. Lepas tu Rasulullah jumpa isteri baginda, Rasulullah menghampiri dan membelai mereka secara bergantian. Bagaimana Rasulullah sayang dekat isteri-isteri baginda. Jadinya sifat terakhir kita akan tengok ialah sifat tegas. Nabi Muhammad juga seorang yang tegas. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya anaknya Fatimah melakukan kesalahan, dia tetap dihukum. Bagaimana Rasulullah tunjukkan sifat tegas ni? Apabila anak baginda Fatimah membuat kesalahan, membuat kesilapan, contohnya Fatimah bermain, Rasulullah bersabda bahawa Rasulullah akan tetap menghukum dan memberikan denda kepada Fatimah. Jadinya walaupun anak baginda melakukan kesalahan kesilapan, Rasulullah tak pilih kasih. Rasulullah tetap akan memberikan denda di atas kesalahan yang anak Rasulullah buat. Okey, itu je. Nabi Muhammad. Okey, seterusnya. Jadinya Ustaz nak tanya kamu semua balik. Ustaz nak tanya kamu semua, siapa boleh nyatakan dua sifat kepribadian Rasulullah SAW apabila bersama keluarga? Siapa nak berikan contoh? Ustaz, saya. Okey, apa tu Ammar? Sebutkan dua daripada sifat Rasulullah SAW. Penyayang dan bertanggungjawab. Penyayang dan bertanggungjawab. Jadi bagaimana Rasulullah menunjukkan sifat penyayang tu dekat keluarga baginda? Rasulullah dia kunjung semua isteri-isteri dia dan melayani mereka dengan sama adil. Sama rata dengan adil. Okey, tadi penyayang dengan bertanggungjawab. Okey, kalau bertanggungjawab pula apa? Yang bertanggungjawab, Rasulullah dia bantu isteri dia siapkan makanan. Betul. Jadinya tegas. Tadi penyayang mengunjungi isteri. Lepas tu kalau bertanggungjawab, Rasulullah menolong isteri baginda menghidangkan makanan. Okey, bagus. Tahniah Ammar. Baiklah, tadi pelajar dah belajar sifat kepribadian Rasulullah dalam berkeluarga dengan Ustaz Amin. Jadinya Ustaz akan sambung dengan mengajar ataupun membincangkan cara dan kepentingan mewujudkan keluarga bahagia. Sebelum tu, Ustaz nak tanya, keluarga bahagia tu apa?
keluarga bahagia tu dia muncul apabila seseorang ahli keluarga itu dapat mengamalkan sifat-sifat yang baik seperti bertolak ansur, bersangka baik, memahami, amanah dan bersyukur terhadap ahli keluarga yang lain. Jadinya ini salah definisi lah ataupun maksud keluarga bahagia. Bila kita nak keluarga bahagia, kita kena bersangka baik, memahami, amanah dan bertolak ansur. Jelas pelajar? Jelas cikgu. Okey, jadinya kita pergi kepada cara untuk membentuk keluarga bahagia. Okey, di sini kita dapat lihat ada berapa sifat yang perlu diterapkan bagi mewujudkan keluarga bahagia. Ada berapa pelajar? Ada 5 cikgu. Betul. Jadinya sifat yang pertama iaitu S, sayang menyayangi. Yang kedua B, iaitu saling membantu. B itu bantu. Yang ketiga hormat menghormati. Yang keempat N. Pelajar boleh tolong cikgu, N tu apa? Nasihat menasihati cikgu. Pandai Amin. Yang I sekali H. Hargai. Betul. Jadinya 5 sifat ini kita boleh dirangkumkan menjadi satu akronim, iaitu BSNHH. Apa dia akronimnya pelajar? BSNHH. Betul. Jadi kita perlu ada 5 sifat ini untuk mewujudkan keluarga bahagia. Tanpa salah satu sifat ni, maka keluarga bahagia tu susah sikit lah nak dapat keluarga bahagia tu. Sebelum Ustaz nak pergi kepada selanjutnya, ada apa-apa persoalan? Tak ada cikgu. Okey, jom kita pergi kepada kepentingan. Kita pergi kepada kepentingan apa pelajar? Membentuk keluarga bahagia. Betul. Di sini ada berapa kepentingan? Ada 5. Betul. Okey, kepentingan yang pertama, Amin boleh bantu cikgu? Melahirkan generasi muda yang berkualiti. Pandai. Maksud generasi muda ni, awak-awak semualah generasi muda yang akan memegang tampuk pemerintahan ataupun akan menggantikan cikgu-cikgu yang dah tua ni. Yang kedua, menjamin keamanan negara. Okey, bila keluarga bahagia, maksudnya tak ada pergaduhan, betul? Betul cikgu. Bila tak ada pergaduhan, aman, damai, maksudnya negara jadi aman. Lepas tu pelancong-pelancong dari luar pun nak datang kepada Malaysia. Okey, yang ketiga, masalah sosial dapat dihindari. Okey, masalah sosial ni dia macam pengaruh akan sebaya, benda-benda yang negatif kita dapat elak. Benda-benda negatif ni adalah perkara yang kita perlu hindar ataupun perkara yang perlu kita tak buat langsung, sebab Allah tak suka kita buat benda yang Allah larang. Yang keempat, keamanan masyarakat terjaga. Jadinya bila dah aman damai sebuah keluarga, masyarakat sekeliling pun berasa bahagia. Yang kelima, Amin boleh bantu cikgu. Yang kelima tu apa? Pembangunan negara berjalan lancar. Betul. Kenapa pembangunan negara berjalan lancar? Bila kita tak ada masalah dalaman, kita secara tidak langsung boleh membantu sesebuah negara itu membangun. Okey, jadi ya, kepentingan 5 kepentingan ni adalah pelbagai tau. Daripada aspek belia, aspek negara, aspek diri sendiri dan aspek masyarakat. Jadinya bila ada soalan-soalan ujian, cikgu harap pelajar dapat memberikan daripada pelbagai aspek layar. Okey cikgu. Okey, pandai, mantap pelajar-pelajar. Okey pelajar, jom kita menguji minda. Kita pergi main kuis nak?
Nak cikgu? Okey, jom kita main kuis sifat Rasulullah dalam berkeluarga. Okey, jom kita mula. Okey, tadi kita dah belajar anak-anak Rasulullah. Jadinya anak-anak Rasulullah ni ada berapa? Ada A 3, B 4, C 7, D 6. Agak-agak ada berapa anak-anak Rasulullah? Pelajar boleh jawab. 7 cikgu, 7. 7 A ke B ke C ke D? C. Okey, C tekan. Ya, betul, pandai. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Berapa ramai anak lelaki dan perempuan Rasulullah? A 4 lelaki 3 perempuan, B 3 lelaki 4 perempuan, C 5 lelaki 2 perempuan, dan D 2 lelaki 5 perempuan. A atau B atau C atau D? B cikgu, 3 lelaki 4 perempuan. Okey, kita tekan kepada B. Betul, pandai. Okey, adakah Rasulullah bersifat penyayang? A betul, B salah. A atau B? A. Betul. Okey, betul. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, adakah Rasulullah seorang yang cepat marah? A salah, B betul. A atau B? A cikgu. A, ya ke? Yakin ke? Ada pelajar yang nak bantu tak? Tadi Rasulullah bersifat penyayang. Jadinya adakah Rasulullah ni bersifat yang suka pemarah? Salah. Ya, betul. A. Soalan yang seterusnya. Okey, adakah Rasulullah seorang yang sabar, iaitu penyabar? A betul, B salah. Agak-agak A ke B? A. Okey, cuba tekan. Betul ke tak? Betul, pandai. Okey, puas tak main kuis ni? Tak. Nak main Okey. lagi cikgu. Jom kita main kuis lagi sekali. Kuis lain tau. Jom. Kejap Okey, kita pergi main kuis cara dan kepentingan membentuk keluarga bahagia. Okey. Jom kita mula. Okey, di sini kita nampak ada dua jadual ataupun dua kelas. Satu kelas untuk cara membentuk keluarga bahagia, satu lagi kepentingan membentuk keluarga bahagia. Dan kita ada 6 pilihan jawapan. 6 pilihan jawapan tau. Jadinya cikgu nak pelajar tolong cikgu mana satu ataupun kelaskan 6 pilihan ke kelas yang betul. Okey, yang pertama, bantu membantu. Agak-agak dia masuk ke kelas mana? Cara ke kepentingan? Cara cikgu. Okey, masukkan. Yang kedua, keamanan masyarakat terjaga. Agak-agak cara ke kepentingan? Kepentingan cikgu. Okey, cuba kita masukkan. Nanti akhir sekali kita tengok betul ke salah. Okey, yang ketiga, menjamin keamanan negara. Okey. Agak-agak dimasuk cara ke kepentingan? Kepentingan cikgu. Okey, masuk. Okey, yang seterusnya, sayang menyayangi. Okey, sayang menyayangi
Dia masuk cara ke kepentingan? Saya rasa cara, cikgu. Okey, kita masukkan kepada cara. Okey, kita pergi dah nak dua pilihan jawapan yang terakhir ni. Okey. Yang hormat menghormati kepentingan ke cara? Yang hormat tu cara, cikgu. Okey, kita masukkan dulu. Nanti akhir kita tengok sama ada betul atau salah jawapan kita. Okey, yang terakhir terakhir kita tengok dah tak ada pilihan, kita masukkan kepada dalam kepentingan. Okey, jom kita semak sama ada jawapan kita betul ataupun salah. Okey, betul 100%. Alhamdulillah. Maksudnya pelajar dapat memahami apa dan topik yang cikgu ingin sampaikan hari ini. Tahniah semua, tahniah. Okey, pelajar, sebelum kita tamatkan sesi PDP kita, Ustaz nak tanya beberapa soalan. Jadinya Amin boleh jawab pertanyaan Ustaz? Boleh, Ustaz. Okey, Amin, tolong Ustaz nyatakan 3 sifat kepribadian Rasulullah dalam berkeluarga. Bertanggungjawab, sabar, betul. penyayang. Betul. Boleh Amin nyatakan 3 cara untuk membentuk keluarga bahagia? Bantu membantu, betul. sayang menyayangi, Betul. Lagi satu? lepas tu nasihat menasihati, Ustaz. Betul. Okey, tahniah Amin. Jadinya Ustaz harap PDP kita ni tak tamat begitu saja, dan Ustaz harap kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.